Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam produktiviti. 55 tahun MPC telah memacu produktiviti negara. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran yang bagi datuk, tuan-tuan dan puan-puan peneras peraturan daripada kementerian dan agensi ke sesi libat urus MPC bersama dengan peneras peraturan pada hari produktiviti. Jadi bila kita bercakap dengan usaha kita untuk lonjakan produktiviti melalui peraturan berkualiti, kita perlu menekankan kepada kepentingan menyemak kepada peraturan. Kalau kita lihat the world is changing very fast, the technology is changing very fast, so we need to change the way we kita punya ekosistem peraturan ataupun regulatory framework. Existing regulatory framework moving towards digital regulatory framework. That's why we moving towards agile regulation ataupun peraturan tangkas. Jadi apa yang telah kita tekankan kepada semua pembuat dasar, kawal selia, regulators, authorities, policy makers, and also pihak-pihak berkuasa, kepentingan untuk melakukan satu anjakan ataupun change. Dari segi kita telah banyak telah kerajaan usahakan langkah-langkah strategik untuk meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat melalui dasar-dasar ataupun polisi-polisi rancangan Malaysia. Kita dah akan masuk kepada rancangan Malaysia yang ke-12, insya-Allah akan dibentangkan di Parlimen pada bulan depan, dan kemudian kita ada banyak blueprint yang telah kita lancarkan. Di antara yang terbaru adalah My Digital Economy Blueprint ataupun My Digital yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 19 Februari yang lepas. Dan yang terbaru kita Tan Sri Datuk Seri KSN juga telah melancarkan Dasar Negara bagi Amalan Baik Peraturan yang pada 30 Julai yang merangkumi 3 aspek yang utama. Kita dah perluaskan skop kepada ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Jadi ini langkah strategik yang sangat penting. Kita lihat perkembangan dunia yang begitu pesat, dan bila katakan pada sosial dan alam sekitar, dengan perkembangan teknologi yang besar, kita perlu lihat kepada di existing regulatory framework. Jadi kepentingan institusi untuk memainkan peranan, terutama badan perundangan dan lain-lain bahagian dalam perundangan. Kita tengok banyak dari segi parlimen, dari segi jabatan peguam negara, kemudian di peringkat kementerian, peringkat unit dasar dan juga bahagian-bahagian yang membangunkan peraturan, dari segi pengawal selia ataupun pihak-pihak yang berkuasa, yang melesen, pihak-pihak berkuasa yang membuat penguatkuasaan, pentadbir peraturan di bahagian kehakiman, dan bagaimana kita mewujudkan dispute mechanism atau mekanisme rayuan bagi timbang tara sekiranya ada perselisihan dari segi pandangan. Jadi MPC sebagai badan pemantauan ataupun oversight body bagi memantau pelaksanaan amalan baik peraturan di Malaysia. Jadi kepentingan di sini kita lihat semua pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan Malaysia boleh berdaya saing dan juga melonjakkan produktiviti. Jadi ada banyak alat-alat pengurusan yang telah kita ketengahkan, antaranya yang telah kita usahakan pada tahun 2013 lagi, iaitu analisis impak peraturan ataupun regulatory impact analysis, yang mana banyak kita dah, macam Puan Nadia dah tekankan tadi, kita dah terima 495 notifikasi peraturan dan 125 regulatory impact statement daripada pihak regulators ataupun pihak-pihak berkuasa. Kemudian kepentingan untuk mengadakan sesi libat urus bersama dengan pihak-pihak berkepentingan bagi semua polisi-polisi ataupun dasar-dasar yang baru ataupun peraturan-peraturan baru, pindaan kepada akta sedia ada, pindaan kepada peraturan sedia ada, sebab pandangan daripada pihak berkepentingan sangat penting. Kita nak create a very dynamic and fair market, especially kepada semua pihak-pihak berkepentingan. Jadi amat penting kepada semua pihak memainkan peranan, dan kita kena, saya merayulah kepada especially kepada semua pihak-pihak
orang kata pembuat dasar, pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak yang mengawal selia, regulators, authorities and policy makers to change the mindset daripada to control kepada to facilitate. Jadi yang ni kita perlu tekankan to facilitation ni, sebab kita lihat kita sekarang di arus perdana dalam global value chain. Kita dapati contohnya sekarang ni dari segi device, electronic device ni banyak menggunakan chip, dan banyak chip-chip tersebut dihasilkan di negara-negara di Asia Tenggara. Jadi sekarang ni bila berlaku orang kata peningkatan orang kata pandemik COVID-19 yang menggunakan varian Delta di Asia Tenggara ni, jadi dia memberikan tekanan dari segi kata penyusutan bekalan. Jadi memberikan kesan kepada global value chain dunia, dan kita nampak banyak CEO daripada contoh macam daripada AMD punya pembekal chip menyatakan memang perlukan masa. Dikatakan sekarang ni cycle, demand cycle bagi chip-chip untuk electronic device ni semakin meningkat. Jadi that's why because of this demand cycle, dia punya kata dari segi keupayaan untuk menghasilkan produk tersebut mengikut kepada permintaan itu, orang kata perlukan pemantauan yang rapi disebabkan oleh situasi semasa. Jadi that's why kepentingan untuk semua pihak memahami dengan memastikan ada banyak sesi-sesi libat urus bersama dengan pemain industri bagaimana untuk mengatasi situasi ini, supaya kita dapat memberikan situasi yang menang-menang kepada semua pihak. Ada mengambil kira lah dari segi pendekatan berdasarkan kepada risiko. Sekarang ini memang perlu semua pihak-pihak kawal selia ni faham tentang risk-based approach. Jadi kita tengok pada risk, yang mana low risk, yang mana medium risk, yang mana high risk. Dia punya cara pendekatan untuk memberikan kawalan kepada perkara-perkara tersebut perlu lebih kata sistematik dan berupaya menangani isu-isu yang berkaitan. Jadi pendekatan berdasarkan risiko ni sangat penting. Contoh kalau kita lihat dulu untuk kata pembangunan hospital-hospital lebih daripada 12 tingkat mungkin sukar untuk diluluskan oleh pihak kawal selia because of the risk management. Tapi bila kita tengok macam mana Dubai boleh buat, macam mana Singapura boleh buat, macam mana Hong Kong boleh buat, kita belajar daripada cara mereka buat tu dari segi disaster risk management. Ini yang kita tekankan kepada pihak kawal selia, keupayaan untuk managing risk supaya kita punya peraturan, kita punya garis panduan boleh memastikan mencapai objektif yang disasarkan. Ini yang sangat penting. Kemudian penyelesaian ke atas peraturan sedia ada, ini saya rasa sangat penting pada masa sekarang because of the technology punya advancement. Expose evaluation ni sangat penting. Kadang-kadang kita punya peraturan ni ada yang sebelum merdeka pun masih lagi diguna pakai sekarang. Adakah ianya masih relevan dengan keadaan semasa? Does it fit for purpose? Does it achieve the intended objective yang disasarkan pada tahun sebelum merdeka tu? Jadi yang ni kita kena tekankan kepada semua pembuat dasar, pihak kawal selia, regulators, policy makers dan juga authorities, pihak berkuasa, kepentingan untuk melihat balik. Kadang-kadang akta yang dah more than 30 years, more than 40 years, more than 50 years. Kita kena semak balik sebab sekarang ni dah tahun 2021. Teknologi dah lain. Dari segi model perniagaan pun telah berbeza. Kalau zaman sekarang ni, zaman pandemik ni, kita tak boleh nak keluar rumah. Tapi kita masih boleh berjual beli menggunakan kata platform seperti Shopee, GrabFood. Jadi mereka ni yang memberikan perkhidmatan ini tidak beroperasi di kedai, tapi mungkin beroperasi di rumah. Jadi bila beroperasi di rumah ni, dia telah orang kata melanggar syarat guna tanah tersebut. Jadi kita kena lihat balik the existing regulatory framework macam mana nak fit dengan perkembangan teknologi semasa. Contoh macam cloud kitchen. Macam mana nak pastikan mereka mematuhi kepada orang kata pengurusan ataupun intended objektif yang digariskan dalam peraturan. Jadi yang ni kita kena lihat balik the existing regulatory framework macam mana kita nak fit with the
teknologi punya advancement. Jadi ini yang perlukan kata semakan. Sebab berdasarkan kepada perkembangan teknologi semasa, there's a lot of things yang akan memberikan kos pematuhan yang tinggi kalau tidak berubah. Jadi yang ini kita kena tekankan kepada semua pihak-pihak Kawaslia, pihak-pihak pembuat dasar melihat kepada perkara tersebut. Kemudian kita dah perkenalkan satu daripada instrumen baru iaitu Behavioral Insight yang menekankan bagaimana kita boleh change the behavior, nudge the behavior of citizens, nudge the behavior of businesses supaya mereka mencapai objektif yang disasakan oleh kerajaan. Contohnya, jangan buang sampah di taman misalnya. Bagaimana nak change behavior. Jadi yang ni kita kena adakan a lot of initiative yang boleh memastikan semua pihak-pihak faham kepentingan memastikan taman itu bersih dan selamat untuk digunakan oleh semua pengunjung. Kemudian kita telah pun menekankan kepada semua kata pihak-pihak berkepentingan untuk menggunakan pakai regulator sandbox. Di Malaysia sekarang kita ada beberapa regulator sandbox, contoh daripada fintech regulator sandbox oleh Bank Negara Malaysia, kemudian kita ada National Technology and Innovation Sandbox oleh MOSTI, oleh Magic, kemudian kita ada dari segi Futureist punya sandbox lah. Jadi yang ni kita katakan kepentingan untuk melihat, untuk test di regulatory framework whether it can fit. Contoh macam autonomous vehicle, moving towards autonomous vehicle, maybe in 10 to 15 years time kita akan nampak autonomous vehicle di Malaysia. Kita tengok mungkin benda-benda ni akan berlaku dengan lebih cepat lagi. Kita tengok perkembangan sangat besar, so we don't know. Contohnya drone taxi. Jadi adakah kita punya regulator bersedia untuk perkara-perkara tersebut? Jadi this is where the ability or the readiness of regulators dari segi perkembangan teknologi, contoh macam drone delivery, drone taxi. So these are the things yang future teknologi yang kita lihat akan lebih ke depan dan akan memberikan banyak kata perkara-perkara baru yang perlu dipelajari oleh pihak-pihak berkuasa. Dan kemudian dari segi tadbir urus, kita lihat kita kena move, kita kena moving towards whole of government approach, di mana there's gone are the days where government knows all. Kita kena bergerak seiring dengan kolaborasi bersama dengan industri. Pendekatan keseluruhan kerajaan yang kita kena ada orang kata very strategic discussion dengan pemain industri macam mana nak move Malaysia forward supaya Malaysia ni menjadi sebuah lokasi yang very friendly, investor friendly. Yang kita boleh, bila kita dapat pastikan Malaysia investor friendly dengan industri-industri yang datang ke Malaysia ni, industri yang berteknologi tinggi, dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang kata memberikan the right job, the right pay, seterusnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Ini yang kita kena tekankan. Kita kena break the silos, kena work together. Tak boleh lagi kita orang kata very orang kata work in silo lah. Kita kena bersama-sama. The whole of government approach. Kita perlu menekankan pendekatan untuk semua kita bergerak memastikan Malaysia ini lebih berdaya maju, lebih produktif dan lebih orang kata kompetitif, supaya kita dapat memberikan kesejahteraan hidup kepada semua rakyat Malaysia. Kemudian dari segi peringkat, kita nampak dari segi tadbir urus ataupun governance di peringkat persekutuan, peringkat negeri, peringkat kerajaan tempatan, kita ada majlis orang kata tanah negara, majlis air negara, majlis negara bagi kerajaan tempatan. So these are platform yang mana ada 3 level of government tu akan duduk bersama-sama untuk membincangkan, untuk memastikan dari segi orang kata kita punya ability lah to meet the stakeholders punya requirement ataupun stakeholders punya needs. Jadi stakeholders punya needs ni banyak lah, especially pihak-pihak yang ingin melabur. Jadi kena tahu. Contoh macam majlis air negara, kena tahu lah bekalan air yang cukup. Dari segi majlis negara bagi kerajaan tempatan, bagaimana peraturan-peraturan yang baru boleh memastikan mereka boleh mendapat perkhidmatan ataupun mendapat orang kata fasilitasi lah dalam menjalankan perniagaan di Malaysia. Jadi Malaysia ni ease of doing business. And yang kita dapat tekankan kepentingan untuk kerjasama peraturan antarabangsa dipanggil International Regulatory Cooperation. Kalau tengok baru ni pun di APEC 14 GRP Conference yang berlangsung di New Zealand menekankan kerjasama peraturan antarabangsa
harmonization between all the regulatory framework between different countries and different economies. Jadi ini sangat penting. Kita kena lihat harmonization itu bagi memberikan mobility dari segi pergerakan barang, pergerakan tenaga kerja. Jadi bila ada mobility itu akan memberikan satu impact yang sangat besar dan boleh memastikan dari segi keupayaan untuk merealisasikan blok ekonomi yang besar. Contoh macam ASEAN ni dikatakan sebagai the 5th largest economic block in the world. Jadi macam mana nak realisasikan, kita kena adakan harmonization of all the regulatory framework dalam ASEAN itu supaya kita boleh bersama-sama mendapat manfaat ataupun mendapat faedah daripada harmonization tersebut. Jadi inilah yang kita tekankan, kepentingan untuk kita buat semakan, untuk buat kajian, dan kita lihat di MPC sendiri kita dah mula moving forward ke arah tersebut. Jadi kita secara dasarnya dari kita buat satu management tool, kemudian dari segi strategic approach kita buat agile regulation, dan ini semua dirangkumi dalam good regulatory practice ataupun malang baik peraturan secara keseluruhannya. Jadi untuk MPC pun kita telah membuat semakan kepada akta kita, Akta Perbadanan Produktiviti Malaysia 1966. Kalau tuan-tuan dan puan-puan Datuk tengok, kita punya akta tu tahun 1966. Dah more than 55 years lah. Akta 408. Jadi kita pada tahun 89 kita dah pindah secara pentadbiran. Kemudian kita pun pindah lagi pada tahun 1999 pun dalam pentadbiran, dan sekarang kita masih dalam proses semakan untuk membuat kajian secara keseluruhan. Jadi yang kita nak menyelas fungsi MPC pada tahun 1996 mungkin berbeza dengan tahun 2021. Jadi antara yang kita lihat adalah definisi produktiviti semasa dibangunkan pada tahun 1996 fokus kepada produktiviti buruh, tapi sekarang kita dah merangkumi kita cakap pasal produktiviti, ada 5 produktiviti driver: teknologi, talent, regulation, insentif dan juga productivity mindset. Kemudian dari segi kuasa menteri ataupun kuasa kementerian, peranan sektor awam dan penjenamaan. Ini yang kita nak tekankan sebab banyak perkara-perkara yang kita nak buat. Contoh macam inovasi, kita cakap innovation is the heart of productivity. So yang ini kita kena tekankan kepada semua pembuat sama peraturan, yang mana bila kita dapat pastikan Malaysia ni sebuah negara yang inovatif, dan dia akan create a lot of opportunities, especially for Malaysian. Jadi antara dapatan-dapatan kita nampak dalam akta yang sedia adalah gaya penggubalan. Tahun 66 bahasa dia memang lain lah berbanding dengan sekarang. Kemudian dari segi peruntukan lapuk kita nampak masih ada lagi. Contoh pinjaman basikal kepada warga kerja MPC ada dalam akta tersebut. Jadi ini yang kita kena semak semula. Kemudian dari segi bahasa kuno kita nampak mungkin pembangunan industri, bank, Bafia Act yang dah mungkin masih, ini kita nampak perlu kita buat semakan. Dan dari segi perlunya MPC untuk membentangkan anggaran pendapatan dan laporan tahunan di Parlimen pada bulan September. Jadi bila dah kata ada dari segi berlaku dengan keadaan situasi sekarang ni, jadi kita punya pelaporan tu tertangguh lah, dia tangguh sejak tahun lepas. Jadi yang ni yang kita perlu lihat balik. Kemudian dari segi bahasa preskriptif, dari segi akonan, laporan tahunan, kemudian dari segi peranan dan kuasa terhad, ini yang kita kata usaha kita untuk menjadi sebuah institusi yang mungkin inovatif dengan usaha-usaha daripada banyak peluang-peluang inovatif tu, kita tak boleh nak buat because tak ada lagi dalam kita punya kata akta tu berkaitan dengan syarikat ataupun usaha sama ataupun penubuhan syarikat yang boleh menjalankan inisiatif-inisiatif yang bersifat inovatif tadi. Jadi yang ini kita tengah usahakan untuk membuat kajian agar pentingnya kita boleh relevan dengan keadaan semasa. Jadi apa yang kita nak daripada Datuk tuan-tuan dan puan-puan yang hadir semasa sesi perbincangan dalam breakout session tu, kita nampak dari segi kajian, kena buat kajian untuk kita buat semakan. Kemudian dia dapatkan persetujuan daripada dasar, daripada kementerian. Kemudian kita akan melakukan penyediaan draft, semakan draft. The internal proses ni ada ataupun tidak
kata institusi tuan-tuan lah, di kementerian ataupun agensi. Ada tak dengan jelas supaya semua warga faham bagaimana untuk membuat semakan kepada peraturan. So kita dapati kadang-kadang banyak yang berlaku bila kita buat sesi konsultasi. Kadang-kadang warga di kementerian dan agensi tidak faham apakah proses yang perlu dilalui semasa membuat semakan kepada peraturan yang sedia ada, ataupun cadangan untuk membangunkan peraturan baru berdasar kepada perkembangan teknologi. These are the challenges yang kita dapati perlu dibincangkan dalam masa sesi-sesi yang akan ada sesi breakout session nanti. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan apakah cabaran untuk kita buat semakan. Sebab dalam dasar negara bagi amalan baik peraturan ini menekankan semakan peraturan ataupun peraturan sedia ada setiap 5 tahun. Every 5 years kita kena review. That's the important of review supaya kita tahu whether kita punya peraturan tu is it still fit with the current punya situation. Jadi yang ni kita kena lihat. Contoh macam kita nak pemulihan ekonomi. Adakah peraturan-peraturan kita ni sesuai dengan perkara-perkara yang berlaku sekarang ini? Contoh macam perlukan premis untuk menjalankan perniagaan. Jadi yang ni kita kena lihat. Dengan teknologi ni macam mana kita nak memberikan peluang kepada semua warga Malaysia ni untuk lebih mampu untuk bangun ataupun bangkit daripada kata impact pandemik. Jadi yang ni kita perlukan kefahaman daripada semua rakan-rakan tentang bagaimana kita nak membuat kajian semula, bagaimana kita nak buat dapatkan persetujuan berdasar pembenangan berdasar di bahagian dasar kementerian ataupun agensi. Kemudian dari segi penyediaan draft, semakan oleh Jabatan Peguam Negara, dan kemudian pembentangan kepada kita punya pengurusan atasan di pihak kementerian dan agensi, dan mungkin perlu kepada memo jemaah menteri, perlu diangkat ke parlimen sekiranya akta, dan seterusnya pembentangan di Dewan Negara barulah mendapat perkenan diraja. Jadi proses-proses ini merupakan rule making process. Jadi kita perlu jelas supaya kita dapat pastikan the right timeline untuk kita buat semakan. Jadi penting untuk kita pastikan peraturan kita ni tangkas, agile dengan situasi semasa yang sangat pesat dengan perkembangan teknologi. Jadi saya rasa itu saja pandangan saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan selamat untuk kita melakukan perbincangan semasa sesi breakout session.